Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Negeri Sembilan, yang mana Selangor menang 3-1, bangkit selepas ketinggalan 1-0 hasil jaringan Safwan Baharudin untuk Negeri Sembilan. Selangor bangkit untuk menjaringkan gol melalui Mukairi Ajmal 1 dan juga Orosco 1. So satu tindak balas ataupun respon yang laju ditunjukkan oleh pasukan Selangor untuk melayakkan diri mereka ke semi-final Piala FA 2023 untuk menanti kedatangan sama ada JDT ataupun Penang lah yang akan menanti di semi-final. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor pada perlawanan ini? Perkara positif pertama yang kita boleh cerita tentang pasukan Selangor adalah di bahagian tengah. Kalau kita lihat di bahagian tengah ketika first half, gandingan Nur, Orosco dan juga Mukairi Ajmal telah membentuk dan juga memberi satu dimensi yang bagus kepada farsa build-up yang dilakukan oleh pasukan Selangor di bahagian tengah, yang mana Nur lebih bertindak sebagai as a number 6 dan juga Mukairi lebih bertindak as a number 8 punya advance untuk cover up half space, dan juga Orosco as a number 10. Dan kita boleh nampak lah yang ketiga-tiga pemain ni memainkan peranan yang penting lah. Kalau kita lihat, apabila Nur diletak sebagai as a number 6, dia lebih kepada orang yang bertindak sebagai holding midfielder ataupun lebih bertindak as a deep lying playmaker untuk melakukan hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan. Sebagai contoh, saya ambil gol pertama daripada Mukairi Ajmal adalah berpunca daripada hantaran jauh yang dilakukan oleh Nur kepada Faisal Halim, dan Faisal Halim buka kepada Aaron buka setak kepada Mukairi untuk gol pertama pasukan Selangor. Dan benda ni lah yang kita boleh nampak peranan yang ditunjukkan oleh ketiga-tiga player ni memang sangat bagus lah. Nur lebih kepada untuk bertindak daripada bahagian bawah, Mukairi untuk naik lebih cover out kawasan space as number 8, so dia lebih advance dan bermain lebih tinggi, dan Orosco sebagai playmaker. Dan untuk game ni saya memang pujilah Mukairi dan juga Orosco apabila mereka berdua bermain di bahagian tengah. Orosco boleh saya puji sebab dia punya work rate ataupun kerajinan yang dia tunjukkan di bahagian tengah memang sangat bagus. Dia cover up kawasan kanan banyak, kawasan kiri pun ada, kawasan bawah dia turun, kawasan atas pun dia pi, and jadi kita boleh nampak lah yang Orosco ni memang rajin. Dan dalam pada masa yang sama, bila bola ada kat kaki dia, kita boleh nampak yang Orosco ni adalah typical playmaker yang memang sangat cemerlang. Sebab apa saya kata? Sebab dia ada vision yang sangat bagus dan juga passing accuracy dia sangat tepat, yang mana dia pandai untuk membuat passing kepada pemain-pemain pasukan Selangor yang berada dalam ruang yang kosong, dan juga ketika pemain pasukan Selangor ataupun teammate dia buat larian. So kita boleh nampak yang beberapa kali Orosco berjaya untuk create ruang sebegitu untuk melakukan passing kepada pemain-pemain di bahagian hadapan untuk memastikan yang daripada hantaran tersebut berjaya untuk exploit ataupun masuk ke dalam D-box pasukan Negeri Sembilan lah. So memang kat sini kita tak boleh nafikan yang memang Orosco as a playmaker is very good player. So boleh dikatakan dia dah dapat momentum dia dah, dan dalam pada masa yang sama dia cepat untuk react dengan ball dan juga cepat untuk memberi, orang kata apa, decision making untuk memastikan apa yang dia buat tu memberikan kebaikan ataupun positive side kepada pasukan. Dan hasilnya kita boleh nampak lah, satu gol daripada dia dari kaki kanan dan satu gol daripada dia dari kaki kiri. So work rate yang ditunjukkan oleh beliau memang sangat bagus. Dan Mukairi Ajmal yang bermain as a advance number 8 di kawasan tengah menunjukkan benda yang positif sebagai backup ataupun berada di belakang Orosco, dan dia pandai untuk sentiasa berada di dalam kawasan di mana berhampiran dengan D-box dan di luar D-box untuk menunggu bola terbias ataupun menunggu ruang yang kosong untuk melakukan percubaan. Dan kita boleh nampak lah ada beberapa percubaan yang dilakukan oleh Mukairi dari luar kotak penalti, dan salah satunya yang dilakukan berjaya ditepis oleh si Izhan. Namun begitu, apabila masuk second half, kita boleh nampak dimensi bahagian tengah ni adalah lebih kepada pertukaran. Sebab apa? Sebab pada first half Hang Taun tak boleh nak give too much ataupun tak boleh nak bagi banyak untuk bahagian kanan pasukan Selangor, maka Tan Chee Ho buat pertukaran yang mana Mukairi ditukarkan bermain di kanan, Hang Taun dikeluarkan dan dibawa masuk Alif Haikal. So apabila dibawa masuk Alif Haikal ni, kita boleh nampak lah yang permainan ataupun orang kata apa, corak build up yang dilakukan oleh pasukan Selangor kebanyakannya bertumpu di bahagian kiri dengan penggunaan Faisal Halim, dan lebih kepada peranan yang dilakukan oleh Orosco. Jadi Orosco dia
dia kurang dapat backup daripada Alif Haikal. Sebaliknya Orozco yang banyak menggerakkan gerakan di bahagian tengah dengan bantuan daripada Nur dan juga bantuan daripada Faisal Halim yang sentiasa untuk bergerak lebih bebas untuk memberi support kepada kawasan tengah. Jadi itu perkara pertama yang saya suka. Yang kedua, kalau kita lihat untuk game ni, benda yang paling obvious, yang paling saya suka adalah tentang peranan daripada Faisal Halim. Untuk Faisal Halim, game ni memang nampak obviously dia sangat cemerlang lah di bahagian kiri, yang mana dia pandai untuk masuk dan juga pandai untuk inverted ke half space. Dia bukannya exploit di kawasan wide area, tetapi dia sebaliknya jadi inverted winger, yang mana dia masuk ke half space untuk memberi bantuan kepada Orozco dalam pembinaan build up, dan dia buat larian untuk mencari ruang kosong bagi menerima bola. So dia pandai untuk exploit ruang kosong yang ditinggalkan oleh defender Negeri Sembilan untuk dia masuk ke dalam D-box, dan hasilnya dia beberapa kali berjaya untuk create game dan juga receive the ball untuk melakukan percubaan, dan dia hampir untuk menjaringkan satu gol ketika situasi one on one dengan Syed Zahan, tapi sayang dia gagal untuk jaringkan gol tersebut kan. Jadi kita boleh katakan daripada segi performance memang bagus dan semuanya bagus, tetapi dari segi finishing mungkin Faisal Halim boleh jadi lebih better lah. Dan untuk hentaan untuk first half boleh saya katakan dia tak bagi banyak, tetapi dia berjaya untuk cipta satu ruang kepada Faisal. Jadi Faisal shoot kena tiang tu dan kena palang, so benda tu positif, orang kata apa, benda yang dia buat. Tetapi masuk second half, Mukairi main kanan, barulah kita nampak yang lebih efektif Mukairi main kanan. Cumanya saya nampak dalam game ni Mukairi lebih elok diletakkan di bahagian tengah berbanding di bahagian kanan. Sebab apa? Sebab bahagian tengah kita boleh nampak lah yang Mukairi ni memang obviously hidup dan sentiasa backup kepada Orozco berbanding apabila dia main di bahagian kanan. So benda ni kena mungkinlah tactical approach yang cuba dilakukan oleh Tan Chee Ho berdasarkan game plan yang mereka rancang ketika perlawanan semalam lah. Dan kalau untuk defend, kalau kita lihat pada perlawanan semalam, Fazli Mazlan lebih suka untuk inverted ataupun masuk ke half space, jadi inverted fullback untuk bagi bantuan dekat Nur yang bermain as number 6, dan dia untuk memastikan Faisal Halim boleh bergerak lebih bebas ke bahagian hadapan, manakala Quinton Chang dia lebih advance menjadi offensive fullback untuk buat overlap dan juga memberi supporting play kepada Mukairi dan juga hentaan sepanjang perlawanan. Dan untuk defend mungkin Haris Haikal dan juga Yazan untuk game ni boleh saya katakan mereka sebenarnya agak kurang confident. Kalau kita lihat banyak passing-passing yang mereka lakukan boleh membuatkan mistake, dan terutamanya Yazan lah apabila dia dalam situasi banyak dia memberi ruang kepada Casagrande yang hampir mencipta kepada gol. Nasib baiklah Casagrande tak ada pace, dia boleh recovery balik dia punya kesilapan tu, menyebabkan dia boleh melakukan blocking dan juga membuatkan Casagrande tak boleh move forward ataupun masuk ke dalam D-box lah. So mungkin defend kena perbaiki lagi daripada segi confident, consistency, communicate dan juga memastikan yang mereka tak buat simple mistake lah. Overall bagi saya not bad. Aaron untuk game ni walaupun dia tak score, bagi saya dia adalah peranan lebih kepada untuk attract defend, untuk marking dia dan memberi kebebasan kepada pemain tengah dan juga pemain winger, dan dia berjaya set up satu gol kepada Mukairi. That is orang kata apa, bagus lah. Cumanya daripada segi influence, Aaron ada percubaan not bad, satu free kick kena tiang, satu set up, satu assist pun okey. And cumanya daripada segi striker mungkin dia boleh untuk involve dan juga memastikan yang dia boleh lebih rajin untuk receive the ball di dalam kawasan bahaya lah. Bermaksud dia pandai untuk cari position untuk letakkan diri dia lebih better apabila untuk menerima hantaran. Sebab apa? Sebab ada Orozco open game, tapi dia punya speed kita tahu dia tak ada speed sangat, so dia susah untuk beat pertahanan melalui pace lah. Dan tetapi Orozco dah letak bola lawan, jadi menyebabkan body challenge dan sebagainya, memberikan foul kepada pasukan Selangor, memberikan foul kepada pasukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dapat free kick lah. So benda tu yang menyebabkan Aaron boleh dikatakan dia bermain dengan agak baik, tapi tidak sebegitu baik seperti perlawanan-perlawanan sebelum ni lah. Boleh dikatakan satu game score, satu game tak score, satu game score, satu game tak score. Itulah Aaron. Dan untuk Negeri Sembilan boleh saya katakan taktikal mereka tak berubah, lebih kepada untuk melakukan crossing, cari target man dan sebagainya. Jadi benda tu memang boleh dikatakan orang dah boleh baca kan. Cumanya waktu first half tu, gol awal daripada Safwan tu memang tak sangka lah kan, Negeri Sembilan ada Rory Delap yang boleh lontak jauh kan. So Safwan Baharudin score, Safwan Baharudin raih awal sangat, tengok tak ada 10 minit dah kena balik kan. So janganlah raih awal sangat lawan dengan kelab lama, sebab nanti menyesal. Dan untuk kalau Negeri Sembilan boleh approach tactical yang lebih better di bahagian tengah, saya rasa mereka boleh bina Levi Madinda as a playmaker, mungkin akan bagi satu dimensi yang baru kepada bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab Levi Madinda
kreatif juga. Semalam dia boleh create beberapa peluang untuk bahagian hadapan dengan hantaran-hantaran yang bagus, tapi sayanglah mereka tak mau nak build gameplay around the midfield, so susah jugalah. Hasbullah pun boleh jadi deep lying playmaker walaupun bermain sebagai bermain sebagai defensive midfielder. Dia punya hantaran vision pun bagus ke bahagian hadapan, so defense malam mungkin pasukan Negeri Sembilan perlu lebih compact, communicate dan jangan bagi ruang banyak untuk kena exploit lah, sebab defense malam agak kurang so benda itulah. Jadi tahniah untuk Selangor layak ke semi final. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.